Gempar hari ini, gempar segempar-gemparnya. Gempar di Malaysia, gempar di sana, gempar di sini. Mengejutkan, akhirnya Perdana Menteri Ismail Sabri tunduk kepada UMNO. Akhirnya beliau sebagai Perdana Menteri, sebagai capacity Perdana Menteri telah tunduk. Dengan putusan khas sebentar tadi, pengumuman daripada Perdana Menteri bahwa beliau telah rasmi membubarkan parlimen. Parlimen telah dibubarkan tadi, dan tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga Perdana Menteri Ismail Sabri telah mengarahkan Sabah dan Sarawak dan negeri yang lain untuk turut sama membubarkan parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah bubarnya parlimen, kita dapat lihat bahwa Perdana Menteri telah tunduk kepada UMNO, tunduk kepada Zahid Hamidi, dengan request daripada UMNO, daripada Zahid Hamidi untuk membubarkan parlimen, dan akhirnya Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan itu dengan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong, maka bubarlah parlimen hari ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu isu menarik setelah bubar parlimen hari ini. Mesti Anda tertanya-tanya tarik PRU 15. PRU 15 yang bakal diadakan. Ada yang kata bulan November. Anda setuju atau tidak bulan November PRU 15 diadakan? Bagi admin-admin ikut saja. Kalau setuju, kalau dilaksanakan pada PRU 15 ini pada bulan November, kita ikut. Jika tidak dilaksana pun kita ikut. Kita ikut daripada mereka. Tetapi apa pendapat Anda jika PRU 15 jika PRU 15 dilaksanakan pada bulan November? Anda boleh komen di bawah. Berkenaan dengan PRU 15 dijalankan pada November, ataupun tarik yang Anda rasa Anda sesuai, yang Anda suka bila PRU 15 diadakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, relevankah PRU 15 diadakan ketika banjir? Ini yang menarik, yang admin ingin kongsikan, yang saya nak kongsikan kepada kamu. Sebenarnya jika PRU 15 diadakan pada musim banjir, lagilah hebat, lagilah seronok. Saya bukan doakan banjir itu hebat, saya bukan doakan seronok banjir itu, sebab itu meragut nyawa. Tetapi saya bercakap tentang PRU 15. Jika banjir berlaku ketika PRU 15 diadakan, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan semua rakyat Malaysia dikumpulkan di pusat pemindahan yang sama. Mahu tidak mahu mereka tetap akan mengundi di tempat pemindahan itu. Betul atau tidak? Adakah Anda terpikir berkenaan dengan itu? Pusat pemindahan, mereka dikumpulkan di pusat pemindahan, mereka akan buat undian di dalam pusat pemindahan banjir itu. Pernahkah Anda terpikir, saudara-saudari yang ku kasihi semua, yang ku hargai? Itu pendapat admin. Jika berlaku banjir besar dan pada ketika itu PRU 15 diadakan, semua yang di dalam pusat pemindahan itu otomatis akan membuat undian di situ. Anda terpikir atau tidak? Apapun, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan yang baik, PRU 15 semuanya dalam keadaan yang baik, dan kita berdoalah supaya banjir besar tidak berlaku dan mengancam nyawa. Dari apapun, semua berhati-hati dan semua menjaga diri Anda. Kita doa yang baik-baik untuk negara kita Malaysia. Sayang Malaysia, cintai Malaysia. Terima kasih Malaysia kerana menonton. UMNO bercita-cita mahu menang, tapi Zahid Hamidi makin menambah musuh. Itu yang kita tak nampak. Mesyuarat MT UMNO secara umumnya hanyalah bertujuan untuk memuktamadkan desakan kepada Perdana Menteri bahwa PRU 15 mesti diadakan pada tahun ini. Mesyuarat itu seterusnya disusuli dengan kejayaan menetapkan agar Ismail Sabri Yaakob menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh masa yang tidak terlalu lama bagi mempersembahkan cadangan tarik parlimen dibubarkan. Dalam hal ini adalah dijangka tarik beliau menghadap Agong ialah selepas belanjawan 2023 yang dibentangkan pada 7 Oktober lalu. Sebagaimana ditulis dalam artikel, Ismail Sabri dipercayai akan menghadap Agong pada 10 Oktober dan kemudian pengumuman parlimen dibubarkan
dilakukan pada Rabu 12 Oktober, yaitu selepas mesyuarat kabinet diadakan. Pada 10 Oktober Perdana Menteri ataupun Ismail Sabri dipercayai akan menghadap Agung pada 10 Oktober dan kemudian membuat pengumuman parlimen dibubarkan dilakukan pada Rabu 12 Oktober, yaitu selepas mesyuarat kabinet diadakan. Salah seorang dari Presiden UMNO, Mahathir Khalid, mengesahkan bahwa Ismail Sabri sendiri sudah bersetuju untuk membubarkan parlimen pada tahun ini. Ismail Sabri disahkan oleh Naib Presiden UMNO Mahathir Khalid mengesahkan bahwa Perdana Menteri sendiri sudah bersetuju parlimen dibubarkan pada tahun ini. Kalau dia sudah setuju, rakyat bagaimana? Anda setuju tak? Kalau admin ikut saja. Menerusi pertemuan, kita berbincang mengenai perkara berkaitan PRU. Macam-macam isu dibangkitkan dari segi calonnya, duit, jentera, dan macam-macam lah. Secara asasnya, Perdana Menteri sudah bersetuju PRU 15 diadakan tahun ini. Cukuplah setakat ini saja komen saya, katanya sebagaimana dilaporkan Berita Harian. Berdasarkan keadaan itu, berlangsungnya PRU 15 pada tahun 2022 ini semacam tidak boleh ditolak lagi, melainkan jika Agong enggan memberi perkenaan. Sebab kita semua kena dengar, kita kena patuh dengan Agong. Namun demikian, di sebalik desakan UMNO untuk mempercepatkan pembubaran parlimen yang sudah tentu disertai dengan keyakinan mampu mencapai kemenangan, partai itu sebenarnya telah melakukan suatu kontradiksi yang mampu menyumbang kepada kekalahan. Ini dia. Ini yang kita nak tahu, kita nak korek lagi lebih dalam. Ia berikutan dalam mesyuarat MT semalam. Sementara menunggu memutuskan PRU 15 perlu diadakan pada tahun ini, UMNO juga membuat keputusan menggantung keahlian 2 ketua UMNO bahagian serta memecat seorang ketua cawangan. Nak menang, tapi menggantung keahlian 2 ketua UMNO bahagian, 2 ketua UMNO bahagian digantung, dan juga memecat seorang ketua cawangan. Itu yang nak menang. Nak parti menang, cipta musuh. Inilah maksudnya cipta ramai musuh. Mereka yang digantung keahlian selama 6 tahun ialah, inilah dia senarai yang digantung. Tajuddin Abdul Rahman, ketua UMNO bahagian Pasir Salak, merangkap ahli parlimen Pasir Salak, dan ketua UMNO bahagian Alor Setar Muhammad Yusuf Ismail. Yang dipecat pula ialah Zaharin Muhammad Yasin, seorang ketua cawangan dalam UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Sebagaimana semua orang tahu, tiga pemimpin berkenaan diambil tindakan adalah disebabkan mereka sering mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Mengkritik presiden, dikritik sejak terus dipecat, digantung 6 tahun. Anda rasa, bagi Anda lah, admin bukan memburukkan Presiden UMNO, tapi bagi Anda, jika seorang pemimpin, ketua dalam satu parti itu membuat demikian, adakah Anda rasa dia itu seorang pemimpin yang bagus? Sebab dia kena bawa ahli-ahlinya ataupun orang bawahannya yang dibawanya membawa ke jalan yang benar, memberi teladan yang baik. Bila dia sudah tunjukkan contoh yang begitu, dia bukan seorang yang baik lah bagi saya. Tapi itu cuma pendapat. Saya tak nak juga cakap Zahid Hamidi ini tak baik. Sebab saya tidak tahu dia, saya tak kenal pun dia. Dia pun tak kenal saya. Tapi tonton dan puan-puan, ada baiknya jika beliau dikritik, beliau mengajar orang-orang bawahannya benda yang bagus. Jangan kritik saya, kita bergerak bersama, kita menangkan parti ini. Banyak-banyak lah. Bila dia sudah dikritik dan terus dipecat, yang lain pun terus takut, ahli yang lain pun tentu takut dengan Presiden UMNO. Tapi layakkah dia buat begitu? Anda setuju atau tidak dengan kelakuannya? Dan inikah menunjukkan cita-cita UMNO nak menang? UMNO bercita-cita mahu menang, tapi Zahid Hamidi mencipta ramai musuh.
Anda setuju atau tidak, ataupun Anda mempunyai komen apa-apa, Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya berkenaan dengan politik yang panas-panas di Malaysia. Terima kasih Malaysia, karena menonton.